Assalamualaikum para pelajar yang dikasihi sekalian. Bersama saya Cikgu Azhar bin Bahari dalam ruangan Gerbang Bahasa. Pada kali ini cikgu akan membicarakan ciri-ciri pendahuluan karangan yang mantap. Pertama sekali, mengapakah kita menganggap bahawa pendahuluan merupakan perkara yang penting dalam sesebuah karangan? Pendahuluan penting kerana pendahuluan merupakan pandangan ataupun perhatian awal pemeriksa kepada tahap atau kebolehan seseorang calon. Jika seseorang calon dapat memberikan pendahuluan yang menarik, pendahuluan yang mantap, pendahuluan yang bernas, ini akan memberikan satu tanggapan kepada pemeriksa bahawa calon mampu menulis sebuah karangan yang baik. Tetapi jika sebaliknya, para pelajar gagal mengemukakan atau memberikan pendahuluan yang menarik, maka ini akan menjejaskan tanggapan atau persepsi pemeriksa dan akhirnya akan menurunkan markah yang akan diberikan oleh pemeriksa kepada calon. Ibarat apabila kita melihat seseorang, kita tidak akan melihat daripada kakinya, kita akan melihat wajahnya. Jadi dalam sesebuah karangan, wajah ialah merupakan pendahuluan. Pendahuluan yang menarik bukan saja mampu mendorong pemeriksa untuk terus membaca dan menilai karangan tersebut dengan satu persepsi yang baik, tetapi juga akan memberikan satu pandangan yang positif. Para pelajar yang cikgu kasih sekalian, bagaimanakah kita hendak menulis satu pendahuluan yang baik? Pendahuluan yang baik haruslah mengandungi 3 elemen utama. Pertama ialah ayat rangsangan. Yang kedua ialah ayat huraian. Yang ketiga ialah ayat arahan. Apakah yang dikatakan dengan ayat rangsangan? Ayat rangsangan ialah ayat yang hendak menarik pemeriksa supaya memberikan tumpuan ataupun memberikan satu persepsi yang positif, tanggapan yang baik terhadap karangan kita. Kita boleh memulakannya dengan dua contoh yang cikgu berikan ini. Pertama, kita menggunakan perkataan sudah terang lagi bersuluh. Ataupun kita menggunakan perkataan bombastik, misalnya marca pada ini. Campurkan ayat rangsangan tadi dengan isu yang dikemukakan dalam soalan. Nanti cikgu akan beri contoh yang sesuai. Kemudian, kita huraikan isu tersebut secara ringkas dalam satu ayat. Ingat, apabila kita menghuraikan, kita jangan memberikan isi. Isi akan kita terangkan dalam bahagian isi nanti. Kemudian kita akan campurkan atau tambahkan dengan ayat ketiga, iaitu ayat arahan. Iaitu apakah yang ditugaskan oleh soalan terhadap kita. Cikgu bagi satu contoh. Isu pendatang asing di negara kita semakin membimbangkan semua pihak. Isu pendatang asing di negara kita semakin membimbangkan semua pihak. Huraikan langkah-langkah untuk menangani masalah ini. Jadi apabila kita menggunakan prinsip AR, ayat rangsangan, campur dengan ayat huraian dan campur dengan ayat arahan, dalam ayat rangsangan kita akan menggunakan perkataan atau contoh seperti ini. Sudah terang lagi bersuluh bahawa isu pendatang asing semakin berleluasa di negara-negara kita. Huraikan ayat ini dalam ayat huraian seterusnya. Hal ini dapat kita lihat melalui media-media massa tentang masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pendatang asing di negara kita. Kemudian, kita boleh tambah lagi dengan ayat huraian. Hal ini menimbulkan kebimbangan kepada masyarakat kerana mereka berasa keselamatan mereka semakin terancam. Kemudian kita tambahkan dengan ayat arahan, iaitu langkah-langkah. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu, masukkan peribahasa, bagai aur dengan tebing untuk menangani masalah-masalah ini. Inilah yang kita katakan sebagai ayat rangsangan campur dengan ayat huraian, campur dengan ayat arahan.
Apabila para pelajar menggunakan kaedah atau teknik ini, para pelajar bukan sahaja dapat memberikan satu pendahuluan yang menarik, tetapi juga pendahuluan yang menepati kehendak soalan. Baik, kita lihat contoh soalan kedua. Contoh soalan kedua berbunyi begini. Semua pelajar bercita-cita untuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Huraikan persiapan-persiapan anda untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Huraikan persiapan-persiapan anda yang anda lakukan untuk menjadi pelajar cemerlang. Jadi apabila kita mendapat soalan ini, kita gunakan kaedah tadi. Kita boleh menggunakan sudah terang lagi bersuluh bahawa semua pelajar berimpian atau berwawasan untuk menjadi pelajar cemerlang. Bagi tahu mengapa perlu menjadi pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang merupakan idola atau ikutan kepada pelajar-pelajar yang lain. Pelajar cemerlang juga merupakan kebanggaan bukan sahaja kepada ibu bapa tetapi juga kepada guru-guru sekolah. Oleh itu saya akan melakukan, ini ialah ayat arahan. Oleh itu saya akan melakukan pelbagai persiapan untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Jadi para pelajar, cikgu ingin membuat kerumusan daripada apa yang cikgu bincangkan tadi. Pertama, pendahuluan sangat penting. Pendahuluan merupakan wajah ataupun muka bagi sesebuah karangan. Pendahuluan yang menarik akan memberikan satu tanggapan positif kepada pemeriksa. Yang kedua, formula tentang pendahuluan. Formula bagi pendahuluan ialah ayat rangsangan yang terdiri daripada sudah terang lagi bersuluh ataupun marca pada ini, tambahkan dengan isu. Tambahkan dengan ayat huraian berdasarkan isu yang ditimbulkan dan kita sudahkan dengan ayat arahan yang kita petik daripada soalan. Para pelajar, jika perkara atau bahan yang cikgu bincangkan ini memberikan manfaat kepada kamu, silalah share, subscribe dan like supaya pelajar-pelajar lain dapat berkongsi maklumat. Terima kasih atas perhatian diberikan. Cikgu berharap kita dapat berjumpa lagi dalam siri gerbang bahasa yang seterusnya. Assalamualaikum.